Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Mezatul Amira binti Abdul Razak, bernombor matrik C20B1571. Hari ini kumpulan kami akan menerangkan sedikit sebanyak tentang Art Nouveau. Tajuk saya ialah sejarah Art Nouveau. Pada abad ke-17 hingga ke-19, seni akademik masih mendominasi dunia seni. Seni tulis seperti seni halus dan arca masih dianggap seni unggul berbanding seni gunaan seperti reka bentuk produk, prabu atau kerja kraf lain dalam hierarki seni. Istilah Art Nouveau yang dalam bahasa Perancis bermaksud seni baru mula digunakan dalam jurnal seni pada tahun 1880-an. Istilah Art Nouveau menggambarkan karya simbolik dan misteri 20 pelukis dan pengukir Belgium reformis yang menamakan diri mereka lesbik. Artis-artis ini dan yang lain seperti mereka di Eropah dan Amerika telah diilhamkan oleh matlamat baharu untuk mencipta bahasa yang sama berentas semua bentuk seni. Gerakan atau sekolah seni Art Nouveau ini mempunyai nama yang berbeza di setiap negara. Di Jerman, gerakan ini dikenali sebagai Jugendstil, di Austria sebagai Sessionistil dan di Spanyol sebagai Modernismo. Menjelang penghujung abad ke-19, sesetengah artis berasa terkekan oleh gaya akademik seni yang popular selama beberapa dekad. Pada mulanya, di Perancis, beberapa artis melepaskan diri daripada kesukaran akademik gaya lama dan mula mencipta seni yang meneroka bentuk organik, sangat hiasan dengan cara yang lebih bergaya dan sensual. Pada tahun 1865, peniaga seni Cédric Bing membuka Maison de Déplacement Nouveau, sebuah galeri seni baharu di Paris. Melalui galeri ini, Bing menjual fabrik yang direka oleh William Morris dan barangan kaca oleh Tiffany, serta mempamerkan lukisan dan perabot dalam gaya Art Nouveau. Art Nouveau banyak mengubah cara hidup kita hari ini, walaupun gerakan seni Art Nouveau merupakan salah satu gerakan seni dalam jangka waktu yang cukup singkat dalam konteks sejarah seni, iaitu dari tahun 1880 hingga 1905. Art Nouveau telah memberikan pengaruh, inspirasi untuk pembangunan seni dan reka bentuk moden hari ini. Kita masih dapat merasakan prinsip-prinsip gerakan Art Nouveau seperti total work of art, elemen dan fungsi estetika yang perlu sentiasa seimbang dalam setiap karya seni atau produk kerajinan dan meletakkan elemen estetika sebagai sebahagian daripada kehidupan dalam kehidupan seharian manusia sehingga kini dan menjadi prinsip artis mereka pencipta dalam karya mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atraf Huda binti Muhammad Noor, nombor matrik C20E127. Bagi idea utama artis, saya memilih Antoni Gaudi. Ialah seorang arkitek catalan dari Spanyol yang dikenali sebagai simbol terbesar catalan modernisme. Karya Gaudi mempunyai gaya seni generis yang sangat individu dan misteri. Kebanyakannya karya beliau terletak di Barcelona, termasuk kerja utamanya Gereja Sagrada Familia. Gaudi dilahirkan pada 25 Jun 1852 di Riudoms atau Rius. Dia adalah anak bongsu daripada 5 orang adik-beradik. Gaudi mempunyai penghargaan yang mendalam untuk tanah air dia dan sangat berbangga dengan warisan Mediterranean-nya untuk seninya. Dia percaya orang Mediterranean dikurniakan kreativiti, keaslian dan rasa semula jadi untuk seni dan reka bentuk. Karya Gaudi dipengaruhi oleh minatnya dalam kehidupan seni bina, alam semula jadi dan agama. Dia mempertimbangkan setiap perincian ciptaannya dan menyepadukan ke dalam seni binanya. Contoh karya Antoni Gaudi ialah La Sagrada Familia yang terletak di Barcelona, Catalunya, Spain. Yang kedua, Casa Vicens dekat Gracia, Catalunya, Spain. Dan Church of Colonia Güell di Barcelona juga. Secara umumnya, gaya seni bina Antoni Gaudi adalah fata morgana, sukar untuk ditakdirkan walaupun arkitek itu dipanggil genius kemodenan. Gaudi adalah wakil paling menonjol dalam gerakan romantik kebangsaannya, modernisme catalan. Hebatnya dia tidak mendapat bantuan jurutera reka bentuk. Dia bertindak berdasarkan firasat.
hanya bergantung pada rasa harmoni, sering membuat improvisasi dan cuba menyampaikan idenya kepada pembantunya menggunakan lukisan di papan. Ciptaan seni binanya mempunyai segala-galanya, termasuk bentuk pembinaan yang pelik, arca, lukisan, mozaik dan plastik warna. Ia mengawini orang dan haiwan, makhluk yang hebat. Pokok, bunga, seni bina Gaudi menjadikan Barcelona itu unik. Bagaimana idea utama boleh mengubah cara hidup kita hari ini ialah pengaruh pasca moden ialah walaupun hayatnya yang singkat, Art Nouveau akan terbukti berpengaruh pada tahun 1960-an dan 70-an pada mereka yang ingin membebaskan diri daripada estetika terkurung, ketat dan tidak peribadi dan semakin minimum yang berlaku dalam seni grafik. Kualiti lainnya Art Nouveau yang mengalir bebas dan tidak terkawal menjadi inspirasi bagi artis seperti Peter Max yang membangkitkan pengalaman alternatif psychedelic yang mengimpikan mengimbau dunia estetik yang imajinatif, fana dan mengalir bebas pada permulaan abad ini. Sentiasa diiktiraf dari awal sebagai langkah penting dalam membangunkan modernisme dalam kedua-dua seni dan seni bina. Hari ini Art Nouveau kurang difahami sebagai jabatan peralihan antara zaman seni kerana ia merupakan ekspresi gaya, semangat dan pemikiran intelek tertentu. Sekian, terima kasih. Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Nurdin Fakihah binti Suhaimi, bernombor metrik C20A1320. Dalam video ini saya akan menerangkan mengenai Alphonse Mucha. Alphonse Maria Mucha dilahirkan pada 24 Julai 1860 dan meninggal dunia pada 14 Julai 1939. Beliau telah dikenali sebagai Alphonse Mucha, iaitu seorang pelukis Art Nouveau Zech dan artis hiasan yang paling terkenal dengan gaya tersendiri. Dia telah mencipta banyak lukisan, ilustrasi, iklan, postcard dan reka bentuk. Melukis telah menjadi hobi utamanya sejak zaman kanak-kanak. Di Moravia, beliau telah melakukan pelbagai projek lukisan hiasan, terutamanya set teater lukisan. Idea utama karya Alphonse Mucha yang paling terkenal kebanyakannya adalah lukisan dan litograf yang dia cipta sebagai iklan untuk persembahan teater di seluruh Eropah. Karya-karyanya kebanyakannya memaparkan bentuk wanita dan dia berusaha untuk menggambarkan wanita dengan cara yang baharu yang meraihkan tokoh wanita lebih berkuasa dari segi sosial. Kerja Mucha selalunya termasuk wanita dan dalam seni Art Nouveau secara umum, Femme Noble atau wanita baru merupakan topik yang popular kerana ia berfungsi untuk fungsi metafora dan hiasan. Berikut adalah 3 hasil karya oleh Alphonse Mucha. Yang pertama ialah Chop Cigarette Paper. Chop Cigarette Paper adalah dicipta sebagai iklan untuk syarikat rokok. Seorang wanita cantik dengan rokok bernyala mendominasi poster Mucha. Asap yang meningkat berjalin dengan rambut profilnya yang berpusing-pusing dan logo Chop. Hasil kerja yang kedua iaitu Lipeter. Buku bergambar ini diterbitkan sekitar penggantian abad, melambangkan permulaan penggabungan falsafah rohani. Dan yang ketiga iaitu Slavia. Imej Josephine sebagai Dewi Slavia telah diminta oleh ahli perniagaan dan dermawan Charles Crane semasa perkahwinan anak perempuannya Josephine. Penggunaan figura Slavia oleh Mucha sebagai simbol negaranya ditekankan dalam lukisan itu. Slavia ialah wanita Mucha dengan rambut, susuk tubuh dan pakaiannya mencipta bentuk yang elegan di hadapan latar belakang yang dihiasi dengan mewah. Alphonse Mucha ialah ibu bapa pengasas Art Nouveau dan pencipta gaya poster yang masih digunakan pada hari ini. Sudah tentu terdapat beberapa sebab tambahan untuk mengagumi karya media kreatif yang hebat ini. Mucha telah mendapat nama di Paris pada tahun 1890-an, namun dia masih dianggap sebagai artis kebangsaan Republik Czech. Seninya telah melampaui perhiasan, pengiklanan dan nasionalisme dalam skop dan kerumitannya. Oleh itu, pendapat saya dia adalah seorang yang mistik dan simbolis yang telah menyerap banyak idea baru yang radikal pada zamannya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Muhammad Farid Aman Syamsuddin, memegang nombor matrik C20A1104. Pada hari ini saya akan membentangkan mengenai gaya seni Nouveau. Seni Nouveau merupakan satu gerakan seni moden yang selalunya dipengaruhi oleh bentuk semula jadi seperti karisan, bunga dan tumbuhan yang beralun. Rasa dinamisme dan pergerakan sering disampaikan melalui garis asimetri atau whiplash dan penggunaan bahan kontemporari terutamanya besi, kaca, seramik dan konkrit. Kemudian untuk mencipta bentuk luar biasa dan lebih banyak ruang terbuka adalah ciri tambahan dari Art Nouveau itu sendiri. Satu matlamat utama Art Nouveau adalah untuk menghapuskan perbezaan tradisional antara seni gunaan dan seni halus, terutamanya lukisan dan arca sebagai contohnya reka bentuk dalaman, seni grafik, perabot, seni kaca, tekstil, seramik, barang kemas dan kerja logam adalah aplikasi yang paling biasa. Dalam reka bentuk dalaman dan seni bina, Art Nouveau cuba mengelakkan historisme eklektik zaman East Victoria. Mereka bentuk memilih dan memodernkan elemen pengeluaran gaya rokoko tertentu melalui Art Nouveau seperti tekstur api dan cengkerang. Ini menunjukkan bahawa terdapat skala grade untuk segala-galanya, daripada fashion kepada reka bentuk dalaman, kepada reka bentuk seni bina, kepada seni peralatan, kepada pencahayaan. Seterusnya kita melihat kepada contoh gaya seni Nouveau. Yang pertama kita dapat melihat gambaran iaitu The Peacock Skirt by Aubrey Beardsley. Yang kedua adalah bangunan Glasgow School of Art yang berada di Skotlandia. Dan yang ketiga, Casa Batlló yang ini berada di Sepanyol. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Iman Afiq bin Aslam, bernombor matrik C20A1084. Hari ini saya akan menerangkan sedikit tentang kebaikan dan keburukan Art Nouveau kepada masyarakat. Di bahagian ini saya akan menceritakan tentang tokoh Art Nouveau iaitu Antoni Gaudi yang merupakan tokoh modernisme dan artistek di Sepanyol dengan memperolehi kejayaan dalam bidang seni bina iaitu La Bandera dan Templo de la Sagrada Familia. Seterusnya di bahagian ini saya akan menceritakan tentang kebaikan dan keburukan Art Nouveau. Antara kebaikan Art Nouveau ialah dapat meningkatkan lagi kreativiti para penggiat seni tidak kira dalam apa-apa bidang. Contohnya Art Nouveau ini dapat diterapkan di dalam struktur pembinaan. Ia nampak lebih menarik dan eksklusif. Manakala Art Nouveau juga mempunyai keburukannya tersendiri. Antaranya ialah Art Nouveau ini menelan pembelanjaan yang amat tinggi seperti kos untuk mendapatkan barangan mentah yang amat terhad dan juga mahal. Contohnya batu, simen, konkrit, besi dan banyak lagi bahan binaan yang lain yang diperlukan untuk menghasilkan bangunan yang diterapkan seni Art Nouveau ini. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.